Sambung surah Al-Imran, surah 54 ayat 30. Surah Al-Imran, surah 54 ayat 30. Alhamdulillah. Hadirin sambung masih lagi ayat yang ke-30 ni. Sambung dengan ayat sebelum ayat ke-9. Berkenaan dengan Allah SWT katakan perintah hukum pada orang mukmin, jangan sekali-kali jadikan orang kafir sebagai teman. Untuk fahamkan perkara ni, supaya orang mukmin ada kekuatan, tidak jadikan orang kafir sebagai teman, sebagai tempat berlindung, supaya orang Islam bina kehidupannya sesama dia, bina ukhuwah sama dia, tergantung tolong menolong sama dia. Yang kedua ayat sebelum berkenaan dengan kudrat Allah, berkenaan dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat selepas, dan ayat yang kita baca pada pagi ini berkenaan dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman demi ancaman. Dan jangan sampai kita ni jadikan selain daripada orang mukmin sebagai pelindung, sebagai teman. Ayat itu sambung, yauma tajidu kullu nafsin. Ayat sebelum dia tu, qul in tukhfu ma fi sudurikum wa yuhaddzirukumullahu nafsah. Bawa suhana ke akhirat. Di akhirat. Ayat sebelum dia berkenaan dengan ilmu Allah SWT. Apa saja yang kita sembunyikan, apa saja yang kita nyatakan, Allah Ta'ala tahu belakang. Bahkan ilmu Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Ta'ala sangat berkuasa, tidak berhajat pada kita. Dan yauma tajidu ni sebagai takkid, sebagai takkid berkenaan dengan benda apa saja yang kita buat, apa saja niat yang ada dalam hati kita, kita buat perkara ni, kita akan nampak hasilnya. Bila akhirat nanti, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, hari yang mana setiap jiwa akan jumpa, akan dapat apa saja yang dia buat, daripada apa saja kebaikan hadir depannya. Wa ma amilat min su'in, apa saja yang dia buat, mana-mana jiwa yang dia buat keburukan, begitu juga hadir. Yang mana ketika itu Allah Ta'ala gambarkan tawaddu, ingin sekali mana-mana jiwa, dan dengan sebab kejahatan yang dia telah buat tu, ingin sekali law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, kalaulah dia boleh lari daripada keburukan dia, daripada kejahatan yang dia buat tu, kalaulah kejahatan yang dia buat tu di antara dia dengan kejahatan tu amadan ba'ida, dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Ini ayat ni sama dengan ayat sebelum itu. Berkenaan dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini adalah uslub yang lain, hakikat yang sama, hakikat yang sama. Tapi hakikat surah ini, ayat ini digambarkan lebih menggerunkan hati, lebih menimbulkan kerisauan. Uslub yang diolah oleh Allah SWT dan bukan semata nak bagi tahu bahawa akhirat nanti apa yang kita buat kita akan dapat, sama ada kebaikan dan keburukan. Bahkan diolah menyebabkan jiwa kita tu akan menjadi takut. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha ajib. Allah ikat hari yang mana pada hari tersebut setiap jiwa akan dapati apa yang dia buat, apa-apa kebaikan itu hadir daripadanya. Dan setiap jiwa akan dapati apa yang dia buat keburukan itu, ingin sekali Allah Ta'ala beritahu jiwa manusia, kalaulah dia dapat dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Dan sekali lagi, wa yuhaddzirukumullahu nafsah, Allah ancam kamu dengan diri dia sendiri, Allah hukum kamu dengan diri dia sendiri. Dan jangan sekali-kali kamu jadikan orang kafir itu sebagai teman. Dia masih lagi berkait dengan ayat sebelum. Pada bagaimana bab Allah Ta'ala nasihat lagu ni, wallahu ra'ufun bil ibad, Allah Ta'ala sangat kasih belah pada hamba. Sebab tu kita kena faham perintah Allah ini kebaikan pada kita, bukan kerana tahakum, bukan kau dan buat gini, buat gitu, buat gini, tidak. Walaupun zahir yang kita rasa, tapi sebenarnya hakikat sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Sebab ilmu Allah meliputi.
Sebab tu dia kena nak taat perintah Allah ni, dia kena kenal Allah, dia sifat rahim dia, sifat ilmu dia. Baru kita akan ada kekuatan, baru tak boleh minum arak, baru tak boleh ambil riba, baru dia akan selesai dengan iman kita pada Allah, sangka baik kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala ingin kebaikan pada kita. Dia tengok Allah Taala sudah ayat, wallahu ra'ufum bil ibad. Qul, kemudian sambung semula berkenaan dengan perdebatan Nabi dengan ahli kitab, dengan orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi di Mekah khususnya, di Madinah khususnya, yang mana mereka dakwah mereka betul juga, mereka berhujah, mereka ada kitab Allah juga, kitab Taurat, mereka ikut Nabi juga, ikut Rasulullah juga, itu Nabi Musa AS. Dengan buat alasan mereka tidak mau beriman dengan Nabi, tersikut Nabi kerana deki semata-mata. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi supaya sampai perkara ni pada ahli kitab. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu dakwah kamu cinta pada Allah, tak kasih pada Allah, maka fattabi'uni, maka ikut aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Taala akan kasih pada kamu, dan Allah Taala ampunkan dosa kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah SWT ampun dosa kamu dan tutup kesalahan kamu. Yaghfir, Allah Taala ampunkan dosa kamu dan Allah Taala tutup keaiban kamu, kesilapan kamu, dan fatwa-fatwa salah sebelum ni yang kamu ajar orang yang tidak menepati Taurat, tidak menepati sunnah Nabi Musa, Allah Taala akan ampunkan dan kemudian Allah Taala akan tutup. Dengan kamu ikut Nabi, ini peluang kamu dengan Nabi SAW datang. Kalau kamu dakwah kamu benar-benar cinta pada Allah, maka ikut aku. Ini Allah Taala suruh Nabi perintah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun Maha Pengasih. Qul, katakan lagi, ati'u Allah wa Rasul, ta'ala pada Allah dan Rasul, ta'ala. Betul-benar dipayah. Kayak ma'rifah, ketaatan, mujahadah ni taat. Allah dia taat dengan cara Nabi SAW. Ini paling susah. Saya akan ganggu. Baik dari sudut, bukan dari sudut ibadah, dari sudut segala. Sebab syariat ni mari daripada Nabi. Sebagaimana ibadah ni kita paling buat melainkan dengan cara Nabi, begitu juga. Apa lagi dakwah? Dakwah boleh tidak dengan cara Nabi. Sedangkan maksud seluruh Rasul dihantar dengan maksud dakwah. Ibadat ni didatangkan untuk menguatkan dakwah itu sendiri. Semua yang berkenaan dengan ibadah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menguatkan kerja sebenar para Nabi. Dan semua kerja para Nabi daripada Nabi Nuh AS ajarkan kepada Allah SWT. Jadi kalau ibadah kita tak boleh buat melainkan dengan cara Nabi SAW, maka dakwah lagilah kita kena bahkan ayat ancaman kepada Nabi, jangan kamu terseleweng, jangan kamu lari sikit. Itu semua dalam manhaj dakwah. Bagaimana kita dalam buat ibadat kita begitu detail sekali, tapi dalam buat dakwah kita buka secara tentu sekali tidak. Qul ati'u Allah wa Rasul, katakanlah wahai Muhammad, ati'u Allah wa Rasul, ta'ala pada Allah dan ta'ala kepada Rasul. Dan yang orang Yahudi di Madinah sekarang, masalah mereka dengan Nabi kan ikut Nabi. Ikut Nabi. Dia ikut Nabi pun tak kepada Allah juga. Fa in tawallaw, sekiranya kamu balik, maka fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah Taala tidak suka pada orang yang ingkar, yang degil, yang kufur nikmat. Kemudian ayat seterusnya mula masuk berkenaan dengan kisah keluarga Imran. Yang sebelum tu Allah Taala beritahu bahawa Allah Taala mulakan keluarga Ali Imran, yang mana tak dalam hadis tidak ada cerita. Dalam Quran tajuk surah Ali Imran, bagaimana keluarga ni diangkat oleh Allah sebagai tinggi sekali. Setara dengan tengok, inna Allah astafa, sesungguhnya Allah Taala telah pilih Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh AS, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, berbanding manusia lain. Al-alamin berbanding manusia lain. Tengok maksud mana keluarga Ali Imran ni setara dengan keluarga Ibrahim. Allah Ibrahim dalam diangkat, yang mana satu waktu dulu
kerana mempertahankan tauhid, tidak terkesan dengan bid'ah yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi. Ini keluarga Ali Imran kekal di atas seperti mana yang dibawa oleh Nabi Musa AS, sehingga dia dipulang, dituduh macam-macam, dikhianati. Satu waktu dia telah dihina keluarga Ali Imran. Dan kita tak tahu sebenarnya siapa dia Imran, siapa dia keluarga dia sebenarnya. Satu tokoh yang mana tak mungkin Nabi, tak ada. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu daripada surah ni, orang yang mana benar-benar Allah ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan muliakan. Allah SWT akan mulia. Walaupun pernah satu waktu dia dihina, tapi dia tak mulia. Seperti mana keluarga Imran. Dari sini mula Allah Ta'ala akan. Dia kata satu ayat sebagai takkid kenapa Allah namakan Ali Imran surah ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pilih. Ini pilihan Allah. Pilihan Allah. Ini jalan bukan dengan jalan mujahadah, bukan dengan jalan kemudian ikhtiar. Ini pilihan Allah, ini direct daripada Allah. Dia Allah lebih tahu kena yang hamba ni jalan nubuah. Jalan kita ni jalan apa? Jalan inabah. Jalan yang terbuka ni, jalan orang biasa ni jalan inabah. Jalan inabah. Jalan nubuah juga. Semua para anbiya yang mana dipilih oleh Allah SWT, sudut inabah itu tak ada. Allah nak tunjuknya. Tapi untuk jadi nabi ini pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Zuriat mereka telah dilebihkan sebahagian mereka pada sebahagian yang lain. Wallahu sami'un alim. Kemudian Allah Taala tutup dengan ayat Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah Allah Ta'ala beritahu, mula cerita pada kita bahawa Ali Imran diangkat ni. Ingatlah ketika mana isteri Imran berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah bernazar apa yang ada dalam perut aku ni untuk kamu. Muharrara. Isteri Imran. Mana Imran? Mati dah pada masa Maryam, si Imran. Imran ni ayah dia. Ketika mana mengandung pada Maryam ni, ayah dia mati, Imran mati. Tengok. Tapi hasil tarbiyah ni di zaman ni agama yang dibawa oleh Nabi Musa ni telah masuk dah ni. Dah ada sembah Uzair, semua bermula dari bid'ah syirik yang dibawa oleh, yang dirosakkan oleh ulama-ulama Yahudi. Tapi ini keluarga contoh, keluarga Imran. Allah Ta'ala kata perhatian Maryam alaihissalam, isteri Imran. Allah Ta'ala kata apa? Doa dia. Doa kepada dia? Doa pada Allah SWT. Doa pada Allah SWT. Dia doa pada selain daripada Allah SWT. Doa pada Allah SWT. Dia bagi tahu apa yang ada dalam perut dia. Dia telah bernazar untuk jadikan dia ni semata-mata orang yang mana beribadat pada Allah, yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fataqabbal minni, terimalah permintaan aku ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya kamu benar-benar Maha mendengar, Maha mengetahui. Mana orang seorang ibu dan Maryam seorang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma wada'atha, maka bila dia telah melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, maka kata mak Maryam, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan rupanya. Ini pun ajib juga. Allah SWT baiki belakang sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, supaya kita tak berlaku pada kita apa yang telah berlaku pada umat sebelum kita. Berkenaan dengan Maryam, berkenaan dengan Nabi Isa ni, satu golongnya ulama-ulama Yahudi ni begitu benci sekali sehingga tuduh macam-macam, ya, tuduh dengan begitu sekali. Satu lagi pula puak yang puja, sehingga sampai puja jadi Tuhan pula. Ini umat sebelum kita, Kristian, puja Maryam, puja Nabi Isa.
Jadi ni Allah Ta'ala bangkit daripada awal ni. Tengok keluarga yang normal, yang taat kepada Allah. Daripada tok dia ni, daripada nenek dia lagi. Orang soleh, tok dia orang soleh, nenek dia orang soleh. Tengok tauhid dia pada Allah, mohon pada Allah. Berdoa pada Allah SWT. Bagi tahu pada Allah apa yang ada dalam perut dia ni untuk Allah SWT, untuk khidmat pada agama Allah SWT. Dia ingat lelaki. Tengok Allah Ta'ala nafi. Waliullah SAW tak tahu apa yang ada pada dalam perut dia pun dia tak tahu, lelaki ke perempuan. Dia lepas bersalin, maka dia berdoa kepada Allah, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lam bima. Dan Allah lebih tahu apa yang dia telah lahir. Dan walaysa zakaru kal unsa. Dan tidaklah anak lelaki itu seperti mana perempuan. Walaysa zakar. Ayat ni pun begitu hebat sekali. Ayat ni bukan nak melebihkan anak lelaki berbanding anak perempuan. Dan kalau ayat ni melebihkan anak lelaki berbanding anak perempuan, dia akan walaysatil unsa kadzaka. Dan tidaklah anak perempuan sama dengan anak lelaki. Dia cakap begitu sebenarnya. Kalau nak ada perbandingan. Tapi sini Allah Ta'ala tukar walaysa zakat kanusa. Dan tidaklah anak lelaki itu seperti anak perempuan. Seperti mana? Anak perempuan. Dia sudah boleh khidmat dia. Dia sudah boleh khidmat. Wa inni samaituha Maryam. Sesungguhnya akulah nama kan, dan anak yang lahir ini Maryam. Wa inni u'idhuha bika. Sesungguhnya aku minta perlindungan untuk dia melalui dengan bantuan kamu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan juga zuriat dia minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dirajam. Apa maksud Maryam? Maryam ni maksudnya amatullah, hamba Allah, seperti mana Abdullah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu Allah telah terima. Allah dah jawab doa mak nenek Nabi Isa ni, mak Maryam ni, telah diterima oleh Allah Subhanahu. Fataqabbalaha rabbuha, lalu Tuhan dia telah terima doa dia biqabulin hasan, penerimaan yang begitu baik sekali. Wa ambataha, tengok Allah Taala telah besarkan Maryam alaihissalam ni nabatan hasanah, dengan suasana yang dia dibesarkan, suasana yang baik, suasana yang mulia. Pada sunat kita bila doa untuk maulid baru ni, dengan doa ni Allahumma ambit nabatan hasanah. Tabarruk dengan ayat Allah SWT yang kata Al-Quran, Allahumma ambitha nabatan hasanah wa ambataha nabatan hasanah. Allah telah tumbuhkan dia dengan tumbuhan yang mulia, tarbiyah yang mulia, didikan yang mulia, penjagaan yang mulia, lepas tu tarbiyah yang mulia. Dan wa kafalaha Zakaria, yang jaga dia Zakaria alaihissalam, yang jaga keperluan dia Nabi Zakaria alaihissalam. Berebut ni ayat selepas ni, surat selepas mereka mengundi siapa dia dapat jaga Maryam. Bapa ni sebab ayah dia tak ada, kita Imran tak ada, sebab yang jaga keperluan siapa ni? Orang lain tak ada. Dan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali bila Nabi Zakaria alaihissalam masuk cek tafakur keadaan Maryam alaihissalam di tempat dia beribadat, wajada indaha rizqa, maka Nabi Zakaria dapati di sisi Maryam tu ada makanan, ada rezeki dah. Ini daripada Allah SWT. Ini alamat tanda bagaimana Maryam alaihissalam ini bukan sebagai wanita, orang yang mendalam hati dia ni. Nabi Zakaria tak ada dalam hati dia, bab gantung dia bukan senang, khususnya bagi wanita. Dia mudah jadi suami dia tempat gantung, ayah dia tempat gantung, adik-beradik dia tempat gantung. Dia mudah dia nak jadikan Allah sebagai tempat gantung. Sebab Allah Ta'ala sebut dua orang, Maryam dengan Nabi Ibrahim AS, sifat qanit, kanat minal qanitin. Allah Ta'ala bagi Maryam masuk orang yang mana? Qanitin, orang yang dalam hati dia tidak ada malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau orang lagu ni, dia akan dapat rezeki direct daripada Allah. Dia akan dapat rezeki direct daripada Allah.
Dia tengok. Nah, bila setiap kali Nabi Zakaria kita tengok, sudah ada makanan. Maka qala ya Maryam anna laki hadha, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadha, daripada mana kamu dapat makanan? Qalat huwa min indillah, kata Maryam, daripada Allah. Ini tawajuh yang begitu tinggi. Tawajuh tinggi. Orang yang ada tahap ni, hati dia, takluk dia dengan Allah, memang dia tak perlu berusaha. Sebab dia tak perlu kerja, dia tak perlu cari keperluan. Sebab cari keperluan, kerja ni sebenarnya untuk tutup air kita daripada minta selain daripada Allah sebenarnya. Itu masuk kerja. Sebab tu orang yang tak habar tahap ni, dengan dia tidak kerja menyebabkan hati dia terhadu pada selain daripada Allah, dia kena kerja. Kalau dia tak kerja kan, hati dia ni dia bola balik. Walaupun mulut dia tak kata, tapi hati dia tak tahu aku ni gini, dia tak tahu. Jadi tak ni betul maksud kerja ni supaya kita dapat tutup keperluan kita, hajat kita pada makhluk ni, dan supaya kita dapat tawakal pada Allah SWT dengan satu batu. Buat orang tak perlu dia mungkin kerja. Jadi ini konsep orang. Dan maksud kita kerja ni supaya kita tutup hajat kita pada makhluk, hajat kita pada makhluk, supaya kita dapat tawakal pada Allah SWT dengan sepenuh. Tapi kalau kita memang takluk tu dengan Allah SWT, maka kita, dia orang boleh cek sendiri. Kalau tak kerja, maka hati dia jadi gelisah, tidak tenang, maka dia berhajat, maka dia kena kerja untuk tutup rasa berhajat dia pada makhluk, supaya dia dapat tawakal pada Allah SWT, dapat tawakal pada Allah SWT. Qalat huwa min indillah, kata Maryam, ini daripada Allah SWT. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah SWT boleh bagi rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Ketika ini bersama hunalika, ketika bila Nabi Zakaria ni dari surah ni ajar pada kita. Bila tengok kudrat Allah begini, bila rasa kudrat Allah ni, waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Bila kita baca Quran begitu, sebab itu Nabi SAW bila sampai ayat kudrat Allah, kehebatan Allah kira, Nabi hati dalam semayang, Nabi doa pada Allah SWT. Bila jumpa ayat azab, ayat menakutkan, Nabi minta jauh daripada Allah SWT. Ini sunnah. Ini sunnah. Dia bukan dalam semayang Jumaat lah. Itu dalam semayang Jumaat. Dan kita semayang tahajud. Sebab waktu mustajab. Waktu mustajab. Tengok Nabi Zakaria AS. Bila tengok kudrat Allah, bila tengok apa yang berlaku pada Maryam AS, ketika tu hati dia rasa begitu hebatnya ketika kudrat Allah, ketika itu doa. Dan begini cara kita tadabbur Quran, kita baca Quran. Ini berarti yang kita baca. Tengok ayat-ayat berkenaan kudrat Allah, kehebatan Allah, kita doa, tawajud pada Allah. Ketika itu doa mustajab. Doa mustajab. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhirat. Radina billah. Alhamdulillah. Subhanallah.